Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari ini hangat diperkatakan tentang hukum mengambil ubat tahan sakit. Tersebar sebuah video di mana didakwa kononnya orang yang makan ubat tahan sakit ni dia makan sesuatu yang haram atau yang meragukan. Solatnya tidak diterima selama 40 hari, doanya tidak dimakbulkan dan berbagai lagi ya. Ayuh kita dengar terlebih dahulu video tersebut. Okey. Video ini di saluran TikTok. Pemiliknya yang asal, saya tengok sekejap ni, saya buat video ini pada 27 November tahun 2022 pukul 10.10 malam. Jadi sekadar yang saya tengok sebelum saya buat video ini dah tak ada. Tetapi disebabkan video TikTok ini telah tersebar luas, maka agak senang untuk kita mencarinya. Ayuh kita dengar apa yang diperkatakan dan selepas itu saya akan ulas dan juga react, insya-Allah. Orang dia tahu bila sakit sikit makan belah, kita makan ubat tahan sakit, makan sehingga badan kita ini ya berdekat dengan kematian. Masa tu yang mulut tidak boleh berbicara. Tetapi bata kita melambangkan ya tercengangnya kita, kepakaran yang kita duduk kepakaran hebat ni dengan duit habis banyak, dengan kepakaran manusia yang menyebabkan apa yang kamu masuk dalam tubuh kamu yang haram, yang meragukan, maka ya kamu sedang berhadapan sesuatu kepanasan yang amat dahsyat tapi tak boleh dibicarakan. Kenapa? Allah dah kunci lidah kamu, kamu tidak mampu sehingga sendi-sendi kamu la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim, sehingga kamu tidak ada kemampuan untuk berbicara. Ingat, ya, sesuatu benda yang haram ini daripada Rasulullah SAW diingatkan kepada umatnya. Sedikit benda, setitik benda yang haram dimasukkan dalam tubuh badan kamu, ya, selama 40 hari amalan kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, doa kamu tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Kiranya Allah ambil nyawa kamu ketika dalam tempoh itu, maka ingat matinya kamu mati dalam keadaan ya kamu itu mati dalam keadaan hina dalam melanggar hukum syariat Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam Islam Nabi ingatkan kul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir caranya, orang Islam ada caranya. Apa-apa perubahan zaman, apapun yang mereka letakkan, apa-apa agenda sekalipun, Allah Ta'ala itulah menjaga manusia. Kecuali manusia itulah sendiri kembali semula kepada Allah, mendekatkan hubungannya kepada Allah, merapatkan dirinya, solusinya sunnah Rasulullah SAW 100%, bukan 80%, bukan 10%, bukan 20%, bukan boleh campur yang haram meragukan, campur di dalam ya kebenaran. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Okey, bahkan ada juga menyebut terasa bahang kepanasan yang saya faham mengisyaratkan kepada hukuman neraka, mengisyaratkan masuk ke dalam neraka, cuma tidak disebut secara jelas. Okey, react daripada saya. Saya mulakan dengan fokus kepada apa yang beliau sebut sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak lihat betulkah Nabi bersabda sedemikian dan betulkah ia boleh dijadikan dalil bagi mengharamkan ubat tahan sakit atau painkiller. Pertama sekali beliau menyebut setitik yang haram masuk dalam tubuh badan kita selama 40 hari. Amalan kamu tidak diterima oleh Allah. Yang paling dekat yang saya tahu dengan kenyataan ini ialah tentang hadis ancaman bagi orang yang minum arak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam Sunan An-Nasa'i, hadis nombor 5570 atau penomboran lain hadis nombor 5664 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima solat selama 40 hari bagi seorang lelaki daripada umatku yang minum arak. Okey, hadis sahih. Baik, sebelum nak berganjak pada hadis kedua pula yang apa nak kata doa tidak diterima ni,
ingin saya tekankan bahawa apabila kita baca tentang amalan tidak diterima, seperti hadis ni, kalau minum arak tidak diterima solatnya selama 40 hari, yang dimaksudkan ialah pahala daripada solat itu. Apabila kita beribadah, baik solat, baik puasa Ramadan, baik haji, ada dua perkara. Pertama, buat atau tak buat. Kedua, berapa banyak pahala yang kita dapat daripada ibadah tersebut. Jadi seandainya di kalangan para penonton ada yang minum arak, saya harap tak ada. Tapi seandainya ada, jangan pula, aku ni minum, aku tak nak solat lah. Tetap dirikan solat. Tetap dirikan solat, sebab solat anda tetap diambil kira sebagai anda melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ni sangat penting ya. Cuma yang Allah tak terima ialah pahala. Sebab pahala itu berbeza-beza. Selari dengan kadar kekhusyukan, selari dengan pergerakan kita apa semua tu kan. Pahalanya tu berbeza-beza. Cuma bagi orang yang minum arak, pahalanya tidak diterima ataupun tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi solat tetap juga hendaklah dilaksanakan. Okey, itu poin penting apabila dikatakan tidak diterima solat selama 40 hari. Okey, kemudian disebutkan pula bahawa doa kamu tidak diangkat oleh Allah Taala. Okey, paling dekat yang saya tahu ialah sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis nombor 1686. Penomboran syarah sahih Muslim hadis nombor 1015. Ia agak panjang, saya baca terjemahan rangkap yang bahagian terakhir saja, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahawa kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seseorang yang jauh perjalanannya sehingga rambutnya kusut lagi berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal Rasulullah bersabda, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dagingnya tumbuh daripada yang haram. Justru bagaimana mungkin dia mengharapkan doanya dimakbulkan. Jadi inilah hadis yang paling dekat yang saya tahu yang mendekati kenyataan beliau tadi itu, bahawa doa kamu tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Hadis ini selengkapnya dan juga penjelasannya ataupun syarahan panjang lebarnya boleh rujuk dalam buku saya Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Link saya bagi dalam kotak description, boleh saja muat turun secara percuma. Okey, sekarang ni kita dah tahu apakah hadis yang dimasukkan oleh beliau tadi itu. Okey, kedua-duanya sahih. Yang pertama tu riwayat Imam An-Nasai darajatnya sahih. Yang kedua riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Cuma persoalannya ialah apakah ia dalil yang betul bagi melarang pengambilan ubat tahan sakit. Okey, hadis yang pertama merujuk kepada arak. Ia adalah sesuatu yang disepakati, lagi dimaklumi semua oleh kita umat Islam bahawa hukumnya adalah haram. Cuma apabila kita nak bicara tentang ubat tahan sakit, okey, ubat tahan sakit bukanlah arak. Sebab arak dia berfungsi cara berbeza, ubat tahan sakit berfungsi cara berbeza. Arak ni cara berfungsinya ialah dia melalaikan akal sehingga memabukkan akal. Sementara ubat tahan sakit pula, ia fokus kepada hujung saraf-saraf kita, nerve endings where there are pain receptors. Okey, di hujung saraf-saraf kita ni, di mana di situlah terdapatnya pengesan-pengesan sakit. Okey, tuan-tuan dan puan, perkara ni mudah je. Boleh Google how does painkiller work? How does painkiller work? Ataupun bagaimanakah cara ubat tahan sakit berfungsi? Jadi ubat tahan sakit ia fokus kepada saraf-saraf. Okey, ia fokus kepada saraf supaya rasa sakit itu tidak dikesan oleh saraf dan tidak transmit, tidak menghantar signal sakit itu ke otak. Ini dalam bahasa mudah lah. Okey, sementara arak pula dia memang melalaikan ataupun memabukkan akal. Jadi ini adalah dua perkara yang berbeza. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, di sana memang terdapat satu kategori ubat tahan sakit yang sangat power yang diberi oleh para doktor sebagai pilihan terakhir.
Okey, kebanyakan ubat tahan sakit sefaham saya ia berfungsi dengan fokus kepada macam saya cerita tadi lah, saraf-saraf supaya tidak transmit, tidak hantar signal ke otak sakit yang sedang dirasai pada anggota tersebut. Tetapi memang terdapat satu jenis, satu kategori ubat tahan sakit yang sangat, kita kata sangat power. Okay, dan ia digunakan oleh doktor sebagai pilihan terakhir sebab ada risiko-risikonya juga, dan dia mungkin ada nama-nama yang lain tapi kandungan asasnya ialah morfin. Morfin ini ialah sejenis dadah dan dadah hukumnya adalah haram untuk dimakan. Okey, dan morfin ini juga selain ia dapat menghilangkan rasa sakit, ia juga memandulkan akal. Ia juga dapat, bukan memandulkan akal, dapat juga memabukkan, melalaikan akal dan juga memabukkan. Lalu sekarang ini, apakah hukum menggunakan morfin sebagai ubat tahan sakit? Baik, di sini saya akan bacakan fatwa daripada laman web Islam Q&A, Islam Question and Answer. Alright, link saya bagi dalam kotak description ya. Jadi orang itu bertanya tentang penggunaan morfin sebagai ubat tahan sakit ya. Lalu dijawab dalam bahasa Inggeris, saya bacakan terus. It is permissible to use morphine to relieve pain in cases of necessity. Okey, dalam laman web Islam Q&A, dia asalnya Arab terjemah ke bahasa Inggeris. Apabila disebut necessity, yang dimasukkan ialah darurat. Saya tahu necessity kita terjemah bahasa kita keperluan, apabila ada keperluan. Tetapi necessity yang dimasukkan dalam laman web Islam Q&A ni ialah darurat. Dalam kotak description saya bagi satu rujukan lain di mana apabila seseorang itu bertanya tentang darurat, tentang apakah syarat-syarat seseorang itu masuk dalam kategori darurat, so dibicarakan dan perkataan yang disebut di situ ialah necessity. Okey, jadi dibolehkan untuk menggunakan morfin bagi menghilangkan sakit dalam kes-kes darurat. What is meant by necessity is when the pain is too difficult to bear and there is no permissible (halal) painkiller that could be used for that purpose. The scholars of the permanent committee, okey, yang ni ringkasnya Majlis Fatwa Kebangsaan Saudi lah dalam bahasa yang mudah ya. Okey, were asked, what is the ruling on using Petidine, Demerol or morphine, which are medicines that have an intoxicating effect in cases of necessity or need. Okey, Majlis Fatwa Kebangsaan Saudi dalam bahasa mudah ditanya apakah hukumnya menggunakan Petidine ataupun morfin sebagai ubat yang diketahui ada kesan memabukkan, an intoxicating effect, dalam kes-kes darurat. Mereka menjawab, they replied, if there are no other known permissible substance that could be used to reduce the patient's pain except these two, then it is permissible to use either of them to relieve pain in cases of necessity. This applies so long as using it will not result in greater or equal harm, such as becoming addicted to its use. Jadi Majlis Fatwa ini menjawab, jika tidak diketahui adanya bahan lain yang boleh digunakan untuk mengurangkan kesakitan pesakit tersebut kecuali dua ini, dan maka dibolehkan untuk menggunakannya untuk mengurangkan kesakitan yang dihadapi dalam suasana darurat. Okey, ini dibolehkan selagi mana ia tidak menyebabkan suatu mudarat yang lebih besar seperti menjadi ketagih dengannya. Okey, seterusnya diterangkan lagi, menggunakan bahan yang boleh memabukkan, saya baca yang Inggeris dulu ya, but using this intoxicating substance for the purpose of relieving pain is permissible if the following conditions are met. Menggunakan bahan ini umpama morfin sebagai bahan yang tujuannya ialah untuk mengurangkan sakit sebagai ubat tahan sakit, dibolehkan
asalkan ia memenuhi syarat-syarat berikut. First, the patient's need for that reaches the level of necessity. Keperluan pesakit untuk ubat seumpama morfin ini sudah mencapai level ataupun tahap darurat. Dua, a trustworthy doctor testifies that the intoxicating drug is beneficial for the pain. Seorang doktor yang jujur, yang amanah dengan ilmunya, memberi keterangan ataupun bersaksi bahawa menggunakan drug ataupun ubat itu yang ada kesan memabukkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat kepada pesakit. 3. Use of the drug is limited to the amount that will meet the necessity. Penggunaan ubat tahan sakit itu adalah pada kadar yang sekadar yang perlu saja untuk memenuhi dalam suasana darurat tersebut. Number 4. This drug should be the only option available, meaning there is no permissible type of medicine or medicine that is less haram that could be used in its place. Okey, penggunaan ubat tahan sakit ni yang diperbuat daripada morfin adalah satu-satunya pilihan yang ada, pilihan yang terakhir. Bermaksud di sana tidak ada apa-apa ubatan lain yang less haram ataupun yang boleh digunakan. Maknanya ni pilihan yang terakhir lah. Sebab morfin ni hukum asalnya memang haram. Semua dadah lah. Morfin, heroin, marijuana, apa semua dadah hukumnya adalah haram. Okay? Dan number 5, this drug should not cause the patient any harm that is greater than or equal to the harm for which it is being used. One of the greatest kind of harm to the patient is his becoming addicted to using the drug. Okey, jadi penggunaan ubat tahan sakit yang diperbuat daripada morfin ataupun yang semisal dengannya itu tidak akan menyebabkan satu kemudaratan yang lebih besar ataupun sama kepada pesakit itu. Satu contoh kemudaratan yang besar ialah pesakit itu menjadi ketagih pula dengan penggunaan ubat tahan sakit itu, sebab morfin ialah sejenis dadah dan dadah ini ada kesan ketagihan. Jadi link bagi penjelasan ini saya bagi dalam kotak description. Saya bagi juga dalam kotak description itu bahawa yang dimasukkan dengan necessity dalam bahasa Inggeris Islam Q&A ni dalam laman web ini, yang dimasukkan dengan necessity ialah darurat, bukan sekadar keperluan biasa-biasa. Okey, jadi penggunaan morfin. Okay, memang ada ubat tahan sakit yang diperbuat daripada morfin. Dan morfin ini, ia ada kesan selain daripada tahan sakit, hilangkan sakit, ia juga ada kesan intoxicating, kesan memabukkan, kesan melalaikan. Okay, jadi penggunaannya itu dibolehkan dalam suasana darurat. Okey, dalam suasana darurat kita sama-sama tahu dalam hukum Islam, darurat itu adalah satu keadaan. Okey, di mana sesuatu perkara yang asalnya haram boleh menjadi halal sekadar mana yang perlu. Sekadar mana yang perlu dalam rangka menjaga nyawa seseorang itu. Okey, seterusnya. Adakah penggunaan ubat tahan sakit seperti morfin atau yang semisal dengannya menyebabkan doa tidak dimakbulkan? Okey, baik. Hadis yang kita baca tadi, yang saya baca terjemahannya tadi tu, okey, memang hadis sahih Muslim. Ia merujuk kepada suasana biasa-biasa. Maknanya tak ada darurat apa. Biasa-biasa dia makan. Sebab bila kita makan minum, kita alhamdulillah selalu fokus dari sudut sembelihan halal haram ke tidak. Tetapi sebahagian kita mungkin terlepas pandang dari sudut sumber perolehan. Katakan dia ni kerja, tapi saja dia buat kerja slow-slow, supaya kerja habis lambat. Lepas tu dia pun boleh overtime dan dia pun boleh claim overtime. Padahal kerjanya tu pada kelajuan yang biasa, tak payah overtime pun. Itu tu sumber yang haram. Dan itu sumber yang digunakan untuk beli makan minum lalu dimakan. Dan itu akan menyebabkan doanya tidak dimakbulkan, ya. Ataupun dalam rangka kita sekarang buat video YouTube kan. Jadi kalau ada orang membuat video, saja dia potong video orang lain, potong video lain, lalu dia membuat jalan cerita untuk memfitnah orang tersebut. Demi untuk mendapat view yang banyak. Bila dapat view yang banyak, dapat
income-nya banyak daripada YouTube. Dan income tu pula daripada YouTube dia guna untuk makan minum dirinya. Dan itu akan menyebabkan doanya tidak dimakbulkan. Salah satu faktor yang menyebab doa tidak dimakbulkan. Jadi ini dalam suasana biasa-biasa. Yang kita bicara sekarang ni, penggunaan morfin itu ialah dalam suasana darurat. Okey, maka jika menggunakan morfin itu dalam suasana darurat, maka tidak lagi masuk dalam hadis yang disebutkan itu. Kerana sekali lagi saya ulangi, darurat ialah satu suasana, satu keadaan di mana hukum asal yang haram boleh menjadi halal sekadar yang perlu. Ini penting, sekadar yang perlu, sebab katakanlah kan, sama-sama kita maklum, makan khinzir sesuatu yang haram. Okey, tetapi keadaan darurat tak ada makanan langsung kecuali khinzir. Jadi dia makan sekadar yang perlu. Jangan makan tambah-tambah pula. Okey, jadi sekadar perlu itu penting ya. Okey, jadilah suasana darurat, sesuatu yang asalnya haram boleh menjadi halal sekadar yang perlu dalam rangka memelihara nyawa seseorang. Okey, jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua jenis ubat tahan sakit diperbuat daripada bahan yang haram lagi memabukkan. Bukan semua ya. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya, dalam rangka kita menghadapi sesuatu kecemasan ataupun penyakit ataupun satu keadaan di mana kita perlu ambil ubat tahan sakit. Sebab doktor pun dia tak akan semena-menanya bagi ubat tahan sakit. Tapi bila kita terpaksa guna, kita tidak dituntut pada saat itu, kejap. Ini bagi ingredient apa? Ingredient saya nak Google satu-satu dulu. Katakanlah saya nak cabut gigi. Okay, selalunya dentist akan cucuk ubat tahan sakit lah, bagi gusi, rasa kebas apa begitu kan. Dia nak injek je padahal gigi dah ada banyak jenyuk tu. Dia nak injek, nanti. Ini ingredient, bawa bahan-bahan dalam dia. Saya nak Google satu-satu. Google pula banyak dengan medical term, tak faham. Ni explain sikit. Kan? Padahal tengah sakit ni. Samalah juga seseorang yang katakan ada kemalangan jalan raya, terus dibawa ke hospital, sakit yang sangat-sangat. Jadi doktor pun hendak bagi ubat tahan sakit sementara hendak merawat apa gitu. Yang kena mangsa kemalangan tu pula pun, kejap. Bawa dulu senarai, saya nak cek dulu. Okay? Kita tidak dituntut sehingga sedemikian. Okay? Dan doktor pun bukan suka-suka nak bagi ubat tahan sakit. Mereka akan bagi apabila benar-benar perlu, dan mereka akan bagi jenis yang perlu pada kadar yang perlu. Okay? Dan morfin ini saya difahamkan memang option yang terakhir. Macam pesakit kanser yang buat kemioterapi, tak silap saya. Okay? Yang itu tu memang sangat sakit. Alright, dan itu yang saya difahamkan, tolong betulkan para doktor, dibagi morfin. Itu pun dengan kadar yang mereka kena berhati-hati, sebab morfin ini side effect dia bukan saja ketagihan, tetapi ada perkara-perkara lain ya, side effect kepada morfin ini. Jadi yang pertama, jadi sebagai kesimpulan, yang pertama, bukan semua ubat tahan sakit diperbuat daripada bahan yang haram atau memabukkan seperti morfin. Itu yang pertama. Yang kedua, morfin ataupun yang semisal dengannya hanya diberikan oleh doktor untuk tahap kesakitan yang sangat tinggi yang sudah masuk ke level darurat. Okey, kalau yang lain-lain tu tak, diorang bagi, memang diorang pun sendiri akan bagi ubat tahan sakit yang lebih rendah yang tidak diperbuat daripada morfin. Okey, jadi morfin ni sebagai satu last option apabila lain-lain ubat tahan sakit tidak berfungsi, tidak mampu menahan sakit, atau mereka sendiri tahu bagi penyakit, bagi kesakitan seperti ini ni, yang sesuai ialah morfin. Ini ialah sebagai tahap yang terakhir. Okey, penggunaan morfin sekali lagi ataupun yang semisal ya, penggunaan morfin ataupun yang semisal dengannya dibolehkan dengan 5 syarat macam yang saya baca tadi. Yang pertama, kadar kesakitan pesakit tu memang telah masuk ke level, ke tahap darurat. Yang kedua, doktor yang dipercayai mengatakan inilah sesuatu yang bermanfaat kepadanya. Ketiga, diberikan pada kadar yang diperlukan saja, bukan berlebihan. Memang tak boleh bagi berlebihan pun. Dan ia adalah pilihan terakhir di mana pada saat itu di luar sana memang tidak ada ubat tahan sakit yang halal yang mampu menahan sakit umpama morfin. Okey, tak silap saya morfin ni
doktor tak sebut morfin, dia sebut opiates ke something like that. Okey, adalah namanya, tapi bahan asasnya tu morfin lah. Okey, dan yang kelima, ia tidak menyebabkan keburukan yang lebih besar seperti ketagihan. Jadi morfin ni bagi sikit je, macam dah okey sikit, terus mereka stop dan mereka sendiri akan bagi ubat tahan sakit yang lain. Dan seterusnya, pesakit yang memang terpaksa ambil morfin atau yang semisal dengannya, solat mereka tetap diterima dan doa mereka tetap diterima kerana mereka sendiri bukan suka-suka ambil morfin, tetapi mereka dalam satu keadaan darurat di mana hukum Islam ini yang sangat luas, yang sangat memahami keadaan individu itu, sememangnya membolehkan dalam keadaan darurat itu mengambil sesuatu yang asalnya diharamkan sekadar mana yang perlu. Dan orang yang mengambil morfin ini, dia tak adalah akan terasa bahang kepanasan yang saya faham sebagai isyarat neraka lah tu, bahang kepanasan kan. Okey, jadi teman-teman, itulah sedikit ulasan saya tentang penggunaan ubat tahan sakit. Saya yakin orang ramai memang tak senang-senang, suka-suka hati pakai ambil ubat tahan sakit. Doktor pun tak akan sesuka hati bagi ubat tahan sakit kan. Jadi bila bagi pun bukan semuanya ubat tahan sakit tu diperbuat daripada sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang memabukkan. Memang ada, tetapi adalah dalam kategori yang akhir, the very last option. The very last option, dan itu pun doktor sendiri apabila memberinya, mereka sendiri berhati-hati kerana morfin itu, nanti saya bagi link daripada Mayo Clinic, dia pun ada dia punya side effects ni jugalah yang perlu mereka berhati-hati dengannya. Okey, jadi moga-moga bermanfaat penjelasan saya ini tentang isu yang banyak dibicarakan sekarang ini, beberapa hari ini, yang sepatutnya tidak dibangkitkan oleh yang kita dengar video tadi tu ya. Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Memandangkan orang yang asalnya bercakap tu, dia telah remove that video from her TikTok account, jadi saya tak akan bagi link lah. Tapi kalau search, sesiapa nak cari video tu dekat TikTok tu, kata pembesar, type aja ubat tahan sakit, akan keluar banyak video sebab banyak orang dah ni kan, dah tersebar video itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.